Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 30 Julai 2021. Industri lembu terusu Sabah dijangka terus berkembang pesat menerusi Pusat Ternakan Bersepadu Keningau KILC di bawah Desa Keningau Livestock Industries Sendirian Berhad di KLI yang baru ditubuhkan. Di KLI akan melakukan kerja pengembangan dengan kos RM87.83 juta untuk meningkatkan keupayaan menampung 2,000 ekor lembu tenusu dan daging lembu. Dalam kenyataan di Keningau, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, dengan kemampuan tersebut di KLI menyasarkan pengeluaran susu lembu tahunan sebanyak 8.5 juta liter di samping 1,000 ekor lembu bersamaan 500 tan metrik daging lembu setahun. Kejayaan berkenaan akan melengkapkan projek ternakan tenusu desa sedia ada di Kundasang sekaligus menjadikan DKLI berperanan penting dalam perkembangan industri tenusu dan lembu di Sabah. DKLI ditubuhkan apabila Desa Cattle Sabah Sendirian Berhad, sebuah syarikat milik penuh kerajaan negeri, mengambil alih KILC daripada Lembaga Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah Sedia pada 1 Julai lalu. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, sebanyak 776 kes positif baru COVID-19 dicatat di Sabah semalam, mengatasi kes sembuh 641 orang. 8 kematian dilaporkan iaitu 4 kes di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 kes di Sandakan, Tawau, Lahad Datu dan Beaufort. Kita ikuti statistik kes jangkitan mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Sementara itu, 3 lagi kluster baru direkodkan di Sabah semalam iaitu kluster Lahad-Lahad, kluster Batu Keramat dan kluster Unipark yang kesemuanya dikenal pasti di Tawau. Kluster dikategorikan sebagai kluster komuniti dan kluster tempat kerja. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster Lahad-Lahad dipercayai menular dalam komuniti berikutan kenduri tahlil pada 19 Julai di Kampung Lahad-Lahad. Kes indeks adalah lelaki 31 tahun, pembantu kedai makan di Selangor dan pulang ke Tawau pada 13 Julai. Bagi kluster Batu Keramat, kes indeks adalah lelaki 77 tahun disahkan positif hasil saringan bergejala di Hospital Tawau pada 24 Julai. Kluster menular ekoran sambutan Aidiladha. Manakala kluster Unipark mula dikesan melalui saringan bergejala terhadap wanita 39 tahun di sebuah hospital swasta pada 19 Julai. Kes indeks juga pengurus cawangan Globinaco di Taman Unipark. Datuk Masidi berkata 8 lagi lokaliti di 5 daerah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berkuat kuasa 31 Julai hingga 13 Ogos. PKPD melibatkan Kampung Lembah Permai dan Kampung Pugi Gunsapo Ranau, Kampung Bayangan dan Kampung Purakagis Keningau, Kampung Marintaman Sipitang, Kampung Gambaron 2 dan Kampung Tambidong Bidong Telupit serta Kampung Epot Lama Tawau. Sementara PKPD Perumahan Sabah Forest Industri SFI Sipitang dan Taman Jaya Diri Kota Kinabalu dilanjutkan hingga 13 Ogos. Dalam pada itu 162 kenderaan diarah berpatah balik daripada 34,356 kenderaan diperiksa di 138 sekatan jalan raya di seluruh negeri semalam. Turut dikeluarkan 50 kompaun melanggar prosedur operasi standard SOP COVID-19. Kerjasama penduduk luar bandar di negeri ini penting dalam menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bagi mencapai imuniti kelompok. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar
Datuk Johnston Bangkuai berkata, pasukan Barisan Hadapan Kesihatan komited memastikan setiap penduduk menerima suntikan vaksin. Petugas kesihatan sanggup bermalam di kawasan pedalaman demi meningkatkan kadar vaksinasi penduduk. Di kawasan yang paling terpencil pun, seperti di Ruminding, Talungan, sampai doktor pun terpaksa tinggal semalaman di sana. So ini menunjukkan juga dedikasi frontliners yang senantiasa bekerja keras, kuat untuk membantu mencapai target itu, sasaran itu. Beliau ditemui RTM ketika meninjau pemberian vaksin di Balai Raya Kampung Pinahawon, Inanam. Sementara itu, Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM, Datuk Mat Bali Musah berkata pihaknya membantu menyenaraikan nama penduduk untuk menerima vaksin serta mengwar-warkan kepentingan vaksin melalui Jawatan Kuasa Pembangunan dan Kemajuan Kampung JPKK. UPPM pula boleh menggerakkan bukan sekadar unit UPPM itu sendiri, tetapi juga kita ada jentera di kawasan ataupun di mukim yang mana mereka adalah terdiri pada JPKK. Mereka juga boleh mendapatkan senarai orang-orang kampung atau masyarakat kampung untuk memastikan mereka ini dapat suntikan vaksin inilah. Dalam pada itu, menurut pakar Perubatan Kesihatan Awam merangkap Ketua Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Daerah Kota Kinabalu, Dr. Suhaila Osman, program ini merupakan destinasi terakhir untuk fasa pertama program outreach Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Daerah Kota Kinabalu. Untuk fasa pertama program outreach kami yang telah dijalankan di daerah Kota Kinabalu, yang pertama sekali kami jalankan di Sekolah Kebangsaan Talungan. Di sana kami mendapat coverage ramai kurang lebih 1,126 orang penerima vaksin, dan seterusnya kami pergi ke Sekolah Kebangsaan Babang Toki dan juga Kuala Sunan. Di sana kami dapat coverage ramai 708 orang divaksin, dan di sini nanti akan kami vaksinkan 700 orang. Penggiat industri kreatif Borneo di Sabah yang terjejas akibat pandemik COVID-19 menarik nafas lega apabila mereka diberikan bantuan bakul makanan daripada Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Finas Cawangan Sabah. Sejak COVID-19 melanda negara, industri kreatif antara yang terjejas khususnya aktiviti penggambaran dan persembahan. Saya sangat bersyukurlah apabila melihat hari ini Finas mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan kepada kru-kru produksi. Ini membuktikan yang Finas ni tidak melupakan juga pemain-pemain industri kreatif yang ada di negeri Sabah ni. Sementara itu, menurut ahli Perbadanan Finas merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Industri Sabah, Dr. Ros Patsi Tibok, inisiatif tersebut bertujuan meringankan beban penggiat industri kreatif Borneo. Finas bersyukur sebab ada kerjasama, kami dapat dana, dan juga kerjasama daripada GISB tadi dengan MAPIM, dan yang ini semua ni dapat diusahakan dalam masa 3 hari. So kami kumpulkan data, kami kontak persatuan, minta nama. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas mengagihkan 200 bakul makanan secara pandu lalu di perkarangan Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Kota Kinabalu. Bantuan berkenaan merupakan kerjasama melalui Jawatan Kuasa Hal Ehwal Warga Industri, Kebajikan dan Data Industri serta Jawatan Kuasa Pembangunan Industri Sabah dengan kerjasama strategik Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM dan GISB Holdings Sendirian Berhad. Situasi semasa wabak denggi di Sabah. 5 kes baru dikesan semalam, iaitu masing-masing 1 di Tawau, Lahad Datu, Semporna, Pinampang dan Tenom, yang menjadikan jumlah kumulatif penyakit bawaan nyamuk Aedes itu kini 996 kes. Berdasarkan infografik, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Kota Kinabalu masih mencatatkan kes kumulatif tertinggi iaitu 269 kes, diikuti Tawau 199, Lahad Datu 103, Semporna 92 dan Sandakan 62 kes. Jumlah wabak denggi aktif di seluruh negeri kekal melibatkan 2 lokaliti iaitu Sugiang Baru di Tenam dan Panji Hujung di Semporna. Wabak denggi di kedua-dua lokaliti terkawal. 3 korban akibat denggi direkodkan setakat ini. Sebelum itu, ramai dinasihati mencari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes di sekitar kediaman masing-masing.
36 laporan berhubung kait dengan jenayah siber direkodkan di daerah Kota Belud setakat 15 Julai tahun ini. Ia melibatkan kerugian hampir RM112,000. Ketua Polis Daerah Kota Belud Superintenden Sahimi Husin ketika dihubungi RTM memberitahu siasatan terhadap laporan berkenaan dijalankan bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Belud. Modus operandi dikesan ialah penipuan beli barang dalam talian, pinjaman wang tidak wujud, makau scam dan menyamar sebagai rakan dalam aplikasi WhatsApp untuk meminjam duit. Beliau menasihatkan orang ramai berhati-hati dan menghubungi Ibu Pejabat Polis sekiranya mengesyaki berlaku aktiviti berkenaan. Dalam pada itu, Superintenden Sahimi turut memaklumkan tiada sebarang laporan ingkar SOP diterima daripada kawasan PKPD di daerah tersebut. Katanya tahap pematuhan penduduk baik dan tiada kenaikan jangkitan secara mendadak. Ketika ini, 3 lokaliti PKPD di Kota Belud iaitu Kampung Tawadakan, Kampung Pinoloboh Bukit dan Kampung Siasai, Dundau selepas 6 kawasan ditamatkan PKPD. Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin menerima kunjungan hormat Ketua Pegawai Eksekutif CEO Eastern Sabah Security Command Eskom Baharu Dr. Jamaluddin Muhammad Ali di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan pelantikan Dr. Jamaluddin menggantikan Nur Alam Khan Abdul Wahid Khan berkuat kuasa 7 September tahun lalu. Manakala Nur Alam Khan dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Sabah berkuat kuasa 6 Julai 2020. Sebelum ini, Dr. Jamaluddin merupakan Ketua Kluster Pembangunan Profesional dan Etika di Institut Tadbir Awam Negara Intan, Kuala Lumpur. Terdahulu, Tun Dr. Johar menerima kunjungan hormat Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Datu Abdullah Jaafar. Kunjungan bagi memaklumkan perkembangan semasa tugas-tugas perkastaman di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Tepati janji temu vaksinasi anda. Lindung diri, lindung semua. Saya Emran Azmi Rosli. Salam hormat.